A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi zidni 'ilman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ustaz. Terlebih dahulu ucapan tahniah daripada kami Jemaah Hasanah Malam untuk Ustaz dah selesai, dah dapat title doktor tu. Tahniah Ustaz. Alhamdulillah dah dapat dalam perjuangan selama ni kan. Alhamdulillah. Hari ni Ustaz, kita sambung, kita masuk ayat kisah 29 Ustaz. Betul. Okey, baik. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Masih pada Kak Liza selaku pengurusi sesi petang ini, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih from the bottom of my heart kepada semua jemaah kita di Guru Ahsanul Amalah ni, jemaah Ahsanul Amalah. Saya tahu sebahagian besar daripada puan-puan sekalian mendoakan dan mengiringi perjalanan akademik saya daripada awal masa saya awal daftar sampailah selesai tempoh hari. Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala balas yang lebih baiklah kepada puan-puan semua ya. Dan juga saya mohon maaf atas penangguhan kelas kita selama 2 minggu juga, 2 kali. Dan hari ini pun bukan kelas kita lagi, semua sebagai ganti tempoh hari lah. Kerana ada kecemasan ataupun kerana ada sedikit masyaqqah ataupun musibah lah. Ayahanda saya lah, abi saya masuk dalam hospital dan rupa-rupanya muntah darah asalnya demam, bengkak kaki, kemudian muntah darah. Jadi bila masuk hospital cek, rupanya perut luka, ada masalah hati dan luka perut di 6 tempat yang telah dibuat skup untuk tutup dan perlu pemerhatian rapilah, tengok dia punya najis, ada darah lagi ke tak apa semua. Dan rezekinya saya tak bekerja lagi. Jadi saya memang cuba sebaik mungkinlah untuk berada di sisi beliau sepanjang proses tersebut sehingga 2 minggu sudah dan makin elok. Tak sudah di situ, setelah scan kaki yang bengkak tu rupanya ada besi pula dalam tu. Jadi kena bedah pula kakinya. Jadi perut dah satu hal, kaki pula satu hal. Tu umur 69 kat 70 dan ayah saya tu, abi saya, Muhammad Zabidi Abdullah, dan tak pernahlah beliau masuk buat lama macam ni, tak pernah sakit-sakit apa semua. Ini antara kali pertama lah yang beliau lama duduk dalam wad. Seingat saya daripada zaman kami kecil ke besar ni, berapa kali saja beliau masuk hospital dan wad, tak pernah lama lah. Jadi hadza min fadli rabbi, semoga ia adalah peluang untuk Allah tambahkan pahala saya, adik-adik saya dan ahli keluarga kami, dan juga semoga ia satu ujian yang Allah Ta'ala bagi yang kami mampu hadapi setiap daripada kita akan lalulah perkara-perkara tersebut. Baik, tanpa buang masa kita masuk kisah yang ke-29.
Cuma petang ni macam biasalah. Sentimental value dia tinggi lah petang-petang ni. Jadi saya sangat mengharapkan walaupun kita tak ramai macam biasa, cuma kena aktif untuk komen di ruang chat kita tu. Kalau aktif komen di situ, mungkin perjalanannya tak sentimental, dia akan agak ada hal-hal menarik lah yang boleh kita respon dan seumpamanya. Jadi jika ada sebarang soalan, ada pandangan, tulis jadi kita punya chatbox tu. Nanti setiap kali sesi saya akan berhenti dan tengok, kita respon. Dan kalau begitu sejam setengah tak jadi lama lah. Kalau biar saya cakap seorang je, letih. Yang bercakap pun letih, yang mendengar pun lagi letih. Itu pada saya, itu konsep kita. Itu konsep kita ya. Baik. Okey, kisah ke-29 ini tajuk besarnya, Ya Allah, dah kuserahkan urusan Quraisy kepadamu. Ini kisah yang luar biasa. Kisah yang berlaku ketika Rasulullah belum hijrah ke Madinah. Kisah ketika kisahnya babaknya adalah Rasulullah dizalimi lah secara fizikal. Walaupun kafir Quraisy tak berani nak apa-apakan Rasulullah disebabkan ada sokar politik daripada pakcik baginda iaitu Abu Talib, namun mereka juga dalam masa yang sama tetap melaksanakan tekanan-tekanan fizikal, cuma tidak ke sampai tahap nak bunuh dan seumpamanya. Tapi tahanan fizikal sebagai contoh di pulau itu dibuat, di pulau dengan penuh dahsyat jugalah, dibuat. Bahkan hal-hal yang bersabit dengan fizikal. Contoh Rasulullah dalam kes ini kita akan tengok Rasulullah diletakkan dengan perut ataupun najis unta dan seumpamanya. Baik, tanpa bermaksud kita bacalah. Ani bin Mas'udin qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 'inda al-baiti wa Abu Jahlin wa ashabun lahu julusun wa qad nuhirat jazurun bil amsi. Faqala Abu Jahlin ayyukum yakumu ila sala jazuri bani fulanin fayakhudhuhu fayadha'uhu fi katifai Muhammadin idza sajada. Famba'atha ashqa al-qaumi fa'akhadhahu falamma sajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wada'ahu baina katifaihi qala fastadhaku wa ja'ala ba'duhum yamilu ala ba'din wa ana qa'imun anzur law kanat li mana'atun tarahtuhu an zuhri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wan nabiy sallallahu alaihi wasallam sajidun ma yarfa'u ra'sahu hatta intalaqa insanun fa akhbara Fatimah فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم. Daripada Ibni Mas'ud ya radhiyallahu anhu katanya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat berdekatan al-bait, bila sebut salat confirm ataupun bila sebut dekat al-bait, maka dari sudut garis masa confirm sebelum hijrah. Tapi soalan timbul, solat ni solat versi mana? Solat versi yang macam kita buat sekarang atau versi mana? So ada dua keadaan lah. Sama ada peristiwa ini berlaku selepas Rasulullah Isra' dan Mi'raj ataupun sebelum. Dan kalau ikutkan keadaan hadis ni nanti, ia seolah-olah menurut pandangan saya dan mungkin ada fakta lain yang lebih tepat, ia berlaku selepas daripada Isra' dan Mi'raj. Rasulullah menerima solat di Sidratul Muntaha. Tapi sebelum itu, sebelum Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha pun, Rasulullah sudah solat bersama dengan para nabi dan rasul jadi imam. Solat versi mana? Di solat ni memang ada dia punya versi-versi, sehinggalah sampai ke versi kita, versi umat Nabi Muhammad yang semacam kita amalkan sekarang lah. Ada rukuk sujud dengan ta'rif, dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Baik,
Tapi orang Arab jahiliyah ma'ruf perbuatan tersebut, iaitu ada sujud dan seumpama, adalah salat, iaitu satu perbuatan yang mengisyaratkan submission, permohonan, penyembahan, permintaan, permohonan dan seumpamanya. Sebab mereka buat jugalah di berhala mereka dengan kaedah mereka, tak tahu lagu mana. Pada masa yang sama, Abu Jahal dengan sejumlah temannya sedang duduk berkumpul, dan pada hari sebelumnya telah dilakukan penyembelihan sejumlah unta. Abu Jahal Abu Lahab ni dia ada Darun Nadwah, iaitu kalau Kaabah di sini ni, kalau Kaabah di sini, di sekitar Kaabah ni ada satu kemah khas untuk Abu Jahal dan geng-geng dia ni duduk melepak macam ahli majlis lah. Macam mereka punya dewan syura ke, tempat lepak mereka. Orang lain tak boleh pergi sini, melainkan hanya pembesar-pembesar ni saja. Abu Jahal, Abu Lahab, apa dia lagi, Abu Talib, apa nama Abu Talib sini lah. Abu Talib ketua. Siapa lagi? Apa nama? Allahumma salli ala Muhammad. Dan pelbagai lagi lah. Beberapa orang ni. Jadi di sinilah mereka duk bincang macam-macam ni. Gerumak. Jadi ketika Rasulullah sedang solat dekat Kaabah Masjidil Haram, mereka duduk sini. Jadi mereka nampak Nabi Muhammad sedang dengan jarak tertentu, Rasulullah sedang solat. Dan sehari sebelum peristiwa ini berlaku, sehari sebelum, yakni semalam, ada di keliling Masjidil Haram ni, ada kabilah yang melakukan penyembelihan unta, barangkali secara agak besar ataupun besar-besaran. Jadi dia punya sisa tu ada lagi. Termasuklah sisa apa dia? Sisa perut unta tu, sisa isi dalam dan seumpama, ada lagi belum dibersihkan ataupun boleh ditanam. Maka Abu Jahal pun tiba-tiba datang dengan idea. Dia kata, bila dia tengok Nabi Muhammad tengah solat tu, mereka pun ada tengok hujung mata dengan hasad, dengan benci sekali barangkali. Maka mereka pun Abu Jahal pun tiba-tiba sebutlah, siapa antara kamu mahu ke tempat penyembelihan unta milik Bani Fulan, tidak jelaskan Bani mana, lalu mengambilnya. Mengambil apa ni? Dalam riwayat nanti kita akan tengok, perut unta, sisa perut unta ya, dan meletakkannya di antara katifaihi, iaitu kedua bahu Muhammad apabila dia sujud. Bangkitlah orang paling sengsara. Ini bahasa Ibnu Mas'ud lah. Sebab ni kalam ini lafaznya lafaz Ibnu Mas'ud. Kisahnya berkaitan Rasulullah, tapi pelapurnya ni bukan kalam Nabi Muhammad. Ni hadis Nabi Muhammad sebab cerita pasal Nabi Muhammad. Tapi lafaz ini milik Ibnu Mas'ud. Sebab dia sedang tengok cerita ni. Dia sedang tengok peristiwa ni. Sebab satu dia kecil lagi. Nanti dia akan cerita. Bangkitlah orang paling sengsara daripada kalangan mereka lalu mengambilnya. Yang ni sanggup untuk buat perkara tersebut. Dia pun pergilah ke Bani Fulan apa benda tu, pergi ambil. Lantas dia pun mari, dia pun meletakkan perut itu di antara kedua bahu, yakni belakang Nabi SAW ketika baginda sedang sujud. Kalau dia letak masa Rasulullah sedang qiyam, bolehlah nak elok apa semua. Ini tengah sujud, mana tahu. Dari satu sudut, ini juga menunjukkan Rasulullah tidak tahu perkara gaib. Kalau Rasulullah tahu, pasti Rasulullah balik rumah ke, buat apa nak salat situ kan. Selamatkan diri ke. Dan dalam kes ini, boleh juga kita tahu, Rasulullah tidak sentiasa diberitahu oleh malaikat semua perkara yang melibatkan perkara gaib. Tidak. Tapi ada perkara yang Rasulullah diberitahu. Contohnya racun dalam kambing ketika di Khaybar. Itu Rasulullah diberitahu oleh malaikat. Contohnya siapa yang sihirkan Rasulullah, buhul-buhul itu. Surah apa dia? Surah Al-Alaq, surah apa nama? Qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq dengan surah An-Nas itu. Itu Rasulullah diberitahu siapa yang melakukan sihir ataupun bagaimana. Baik. Tapi asasnya Rasulullah tidak tahu perkara gaib, melainkan Allah bagi tahu melalui malaikat, iaitu Jibril alaihissalam. Baik. Jadi bila begitu, setelah perut unta ni besar mana? Pernah tengok ke tidak? Unta pernah tengok unta? Tengok unta kurus ke unta besar? Ada.
Jadi macam-macam persoalan. Okeylah kita tengok masa korban kita ni lembu. Perut lembu tu besar mana? Berapa kilo? Ini perut unta, bukannya lembu, unta. Nah, jadi dahsyatlah. Apa? Lepas tu najis pula. Najis. Confirm busuk. Kalau pecah perut tu, keluar tahi dia. Ini jahatnya yang namanya kafir Quraisy ni. Itulah balasan mereka. Dahsyatlah Allah Ta'ala bagi. Dia, yakni Ibnu Mas'ud berkata, lantas mereka fadahuka, apa namanya? Fadahika tadi. Fastadhaku, maka mereka pun ketawalah, berdekah-dekah barangkali. Wa ja'ala ba'duhum yamilu ala ba'din wa ana qa'imun anzur, kata Ibnu Mas'ud. Jadi mereka pun berdiri, mereka pun ketawalah. Lantas mereka tertawa. Sebahagian mereka bersandar kepada yang lain, yakni ketawa sampai yang macam orang jahat tu ketawa kita tengok dalam TV tu lah. Nah, kak tepuk sampai guling-guling lah, kita kata kelakar lah bagi mereka tu ya. Sebahagian mereka, sedangkan aku hanya berdiri melihat apa yang terjadi. Aku hanya mampu berdiri, begitulah. Kata Ibn Mas'ud, sebab apa? Sebab aku kecil lagi masa tu, tak mampu. Kalau dia kata, kalau aku besar, aku pergi dah. Nah, jika aku memiliki kekuatan mencegah je, tentu aku membuangnya daripada belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud, yakni terus bersujud, tidak mengangkat kepalanya sehingga seseorang seseorang bergegas memberitahu Fatimah radhiyallahu anha. Sehingga ada orang yang pastilah ramai orang duk tengok tu, sebab dalam Masjidil Haram lah, kawasan yang memang ramai orang lah. Maka ada seorang tu, tak tahulah dia Islam lagi ke tidak ke, pergi beritahu kepada Fatimah. Siapa Fatimah? Fatimah binti Muhammad, yakni anak Rasulullah SAW. Dia datang dan ketika itu dia masih gadis kecil. Dalam kisah ini tidak disebut orang pergi jumpa dengan Khadijah. Bermaksud saya lebih cenderung kisah ini berlaku setelah Khadijah wafat lah. Setelah Khadijah wafat, dan mungkin setelah Abu Talib sudah wafat. Kalau kita nak pegang kisah ni berlaku setelah daripada Isra' wal Mi'raj. Sebab Isra' Mi'raj berlaku selepas Abu Talib dengan Fatimah, adapun Khadijah meninggal dunia. Jadi watak di sini adalah Fatimah, tidak lagi Khadijah. Kalau tak, mestilah, paling tidak mestilah orang ini pergi bagi tahu kepada Khadijah. Dan kalau Khadijah ada, geng-geng Abu Lahab, Abu Jahal ni tak berani. Kalau Abu Lahab ada dengan Abu Talib ada, tak berani buat jahat lagu ni. Tapi disebabkan sudah kematian gunung-gunung ataupun mereka yang benar-benar menjadi anchor kepada Rasulullah itu, maka mereka mula buat jahat secara fizikal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bila Fatimah dapat berita tersebut, amazingly Fatimah tanpa rasa takut, dalam keadaan dia masih kecil remaja, masih lagi anak gadis sunti barangkali masa tu, dia datang ketika itu dan masih gadis kecil. Kita tengok istilah gadis kecil di sini. Ma yarfa'u insanu fa akhbar Fatimah faja'at wa hiya Juwairiyatu fatarahathu anhu. Juwairiyah, satu buncit lah. Lalu dia membuangnya daripada baginda. Buang apa? Perut yang diletakkan atas belakang ayahanda dia tadi. Kemudian dia menghadap ke arah mereka, yakni pembesar-pembesar kafir Quraisy ni, dalam keadaan dia pun masih lagi muda, remaja, kecil, anak gadis sunti. Kita sebut ada gadis sunti ni mungkin berapa? 8, 9, 10 tahun. 11, 12 baru. Tak sampai tahap remaja yang macam kita bayar hari ni. Tak. Masih lagi anak gadis sunti. Muda sangat-sangat. Kemudian dia menghadap dengan beraninya, dia menghadap kepada mereka dan mencela mereka. Allah. Ni thumma aqbalat alaihim tashtimuhum. Kemudiannya falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatahu rafa'a sawtahu thumma da'a alaihim wa kana idza da'a thalathan wa idza sa'ala thalathan
ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلاف وعقبة بن أبي معيط. Ada 5 orang sini. وذكر السابع ولم أحفظه فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذي نثم صرع يوم بدر ثم سحب إلى قليب بدر قال أبو إسحاق الوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث. Baik. Selepas Nabi SAW bila diletakkan balik perut tadi dibuang, maka Rasul teruskan solat sehingga selesai. Apabila selesai Rasulullah salat, Rasulullah meninggikan suara untuk dalam doa, lalu berdoa hal yang tidak baik kepada mereka. Siapa? Kafir Quraisy lah, geng pembesar. Jika baginda berdoa, baginda selalu mengulang sebanyak 3 kali. Ini bermaksud serius dan sungguh-sungguh minta. Jika baginda memohon, baginda selalu memohon sebanyak 3 kali. Lagu baginda membaca Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah ke atas mulah Quraisy. Aku serah padamu dah Quraisy. Ikutmu lah nak buat lagu mana. Begitulah. Sebanyak 3 kali. Salasa marrat. Kemudian ketika mereka mendengar suara baginda, sebab Rasulullah berdoa dengan agak kuat, sehingga mereka dengar. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jahal apa semua ni dengar. Hilang tawa mereka. Terus cuak mereka. Bermaksud apa dia? Bermaksud mereka sebenarnya tahu. Mereka dalam hati mereka tahu Muhammad sebut sudah jadi semua dalam. Sebagaimana Umayyah bin Khalaf dalam hadis sebelum ni tu, dia pasal perang, dia mati dalam perang Badar. Sama lah. Bermaksud dari sudut benarnya Rasulullah sebagai Rasul ni, mereka tidak mampu nafikan dengan hati mereka. Tak mampu. Sehingga bila Rasulullah tinggikan surah Allah ma'alaika bi Abi Jahl bin Hisham. 1. Wa Utbah bin Rabi'ah 2. Wa Shaybah bin Rabi'ah 3. Wal Walid bin Uqbah 4. Wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka Rasulullah dengarkan lagi. Setelah Rasulullah sebut Allah ma'alaika bi Quraisy, Rasulullah sebut satu-satu secara spesifik. Allahumma alaika bi Abi Jahl bin Hisham wa Utbah bin Rabi'ah wa Shaybah bin Rabi'ah wal Walid bin Uqbah wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'ayth. Maka beliau menyebut nama orang yang ketujuh, namun aku tidak hafal akan dia. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku tak ingat nama yang ketujuh. Demi zat yang mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran. Kata Ibn Mas'ud, aku telah melihat mereka yang disebut namanya mati katak. Ini terjemah yang menarik juga ni. Maksudnya mati yang nak kata sia-sia tu tidak, mati yang teruk lah. Mati yang teruk, mati yang tidak elok. Begitu dalam perang Badar. Kemudian mereka terdesak ke arah sumur, iaitu sumur Badar. Abu Ishaq berkata Al-Walid bin Uqbah disalah sebut dalam riwayat ini. Itu kata Abu Ishaq dalam menilai riwayat ini. Apa maksudnya ni, tuan-tuan? Maksudnya, pertama, betapa Fatimah ni cinta sayang pada ayah dia tanpa syarat. Dan ketika Fatimah masih kecil, sebab mak dia sudah meninggal, dan Rasulullah ketika ini, kalau sebelum di Madinah, Rasulullah tak kahwin lagi dengan orang lain lah. Ataupun ada, Allah alam, saya kena cek balik dari sudut sirah, mungkin dengan tanya Ustaz Khubaib dari sudut timeline tu. Tapi rasanya setelah Khadijah baru meninggal tu, Rasulullah tak kahwin lagi lah, sebab wahyu untuk kahwin lain tu adalah di Madinah. Dengan Aisyah mungkin sudah ada pertalian ketika itu. Kena cek balik. Baik, 1. Sehingga Fatimah ni digelar sebagai apa dia? Mak kepada ayahnya. Ummu Abika. Ummu Abiki. Mak kepada ayah dia.
Punyalah dia jaga ayah dia tu macam ayah dia tu anak dia. Dia bela, dia sayang, dia ni kekuatan seorang perempuan, dia tak kira. Ayah dia, adik-beradik dia, jangan kacau. Nah, apatah lagi suami dia, jangan buat hal. Dah, handsome ke tak handsome ke suami dia, jangan buat pasal. Nah, begitu. Baik. Okey, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Sahih Muslim kita berjihad wasyar bab ma laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam min adzal musyrikin wal munafiqin, nombor 1794. Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari di beberapa tempat dalam kitabnya. Antara riwayat-riwayat yang paling sempurna adalah apa yang diriwayatkan oleh beliau dalam Kitabus Salah bab al-mar'ati tasrahu 'anil musalli syai'an minal adza. Seorang wanita boleh menghilangkan perkara yang menyusahkan atau menyinggung perasaan seseorang dalam salat, yakni merujuk pada perbuatan Fatimah mengeluarkan hal-hal yang mengganggu solat dan daripada ayah dia tu. Jadi ini banyaklah dari sudut fiqhnya, hadis ni ada di beberapa tempat kan sesuai perbincangannya dari sudut konteks hadis tersebut ya. Ni nombor 520, lihat juga nombor 240, 2934, 3185, 3854, 3960 ya. Intisbati dan pengajaran kisah dalam hadis tersebut dinyatakan sebahagian daripada ujian yang menimpa Rasulullah SAW yang berupa seksaan dan tekanan daripada kaumnya sendiri. Mereka meletakkan perut binatang di atas belakang baginda ketika sedang sujud sampai baginda tidak mampu mengangkat kepala kerana beratnya apa yang diletakkan. Ini sahih. Adapun banyak juga kisah-kisah mengenai ujian yang Rasulullah terima di Mekah yang tidak sahih. Sebagai contoh yang masyhur apa dia? Ataupun di Madinah pun ada juga Yahudi buta yang mencaci maki Rasulullah, yang Rasulullah suap setiap hari. Masyhur cerita tersebut. Ustaz-ustaz tu ceramah apa semua. Tapi Ustaz Zul telah tulis buku yang khusus menceritakan dan akhirnya membongkarkan ianya tidak sahih. Beberapa lagi lah ada kisah yang berkaitan perkara ini. Dan tapi yang ni sahih. Yang ni benar. Ujian yang Rasulullah terima ini benar. Iaitu Rasulullah pernah di-assault secara fizikal dalam bentuk ini. Tengah dalam solat. Kenapa mereka buat dalam solat? Kerana mereka tahu dalam solat Rasulullah takkan bergerak dan melawan. Cuba buat secara berdepan. Mestilah mereka tak berani juga. Sebab mereka tahu Rasulullah ni siapa, wibawanya. Mereka nak berdebat berdepan, nak maki hamu Rasulullah pun tak berani. Kalau kita baca sirah, kebanyakan mereka ni duk cakap berdegar-degar belakang Rasulullah. Mereka tak pernah pergi konfront secara berdepan, tak berani. Sebab mereka tahu bila duduk depan Rasulullah, Rasulullah yang sudah berumur 40 tahun dengan penuh kewibawaan, dengan penuh dia punya dengan waktu itu dia punya tubuh badan pun paling terbaik. Kewibawaan dia rupa parah, pandangan mata Rasulullah, mereka pun tak berani. Bahkan mereka mengelak sebab takut pergi jumpa Rasulullah terus terpengaruh. Banyak kes orang yang pergi nak banyak kes lah, ada sahabat termasuklah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, walaupun kisah tentang ad-duha apa semua, Umar pergi marah dan akhirnya balik-balik mengucap lagi masyahadah. Itu. Jadi ini menyebabkan mereka jadi nak pergi jumpa, tak boleh ni kan kita terpengaruh pula. Baik jangan pergi langsung, tak? Gitulah. Dasar umpamanya. Yang kedua, musuh Islam tidak pernah peduli dengan kehormatan atau perjanjian dan sebarang kesepakatan jika mereka memusuhi kaum muslimin. Rasulullah SAW sedang sujud di Masjidil Haram berdekatan Kaabah. Mereka tidak peduli dengan kemuliaan salat, termasuk dalam terhadap kemuliaan Masjidil Haram. Bahasa hari ini kafir Quraisy ni sebenarnya menunggang sahaja. Menunggang bangsa Quraisy. Menunggang Masjidil Haram. Untuk apa? Kepentingan peribadi. Dapat harta percuma. Dapat bila orang mari duduk bagi berhala-berhala. Mereka lah duduk bagi sama mereka ni. Nak hilang benda ni lah menyebabkan mereka tak sanggup nak terima Islam tu. Kalau mereka terima benda ni, habislah segala kepentingan-kepentingan ini. Itu masalah. Jadi kesombongan itu bukan kerana tidak tahu bahawa dakwah Rasulullah itu benar, bukan. Mereka tahu
Bahkan mereka tahu Muhammad kalau sebut di mulut mesti betul. Tak mungkin tak betul. Ini yang membuktikan nanti bagaimana mereka pun terkucillah, terkejut bila dengar Rasulullah doa secara khusus. Allahumma alaika bi abi, apa nama? Abil Hakam bin Hisham, Hisham bin, tak ingat dah. Abi Jahl bin Hisham. Nah, Uthbah bin Rabi'ah dan seumpamanya. Baik, katanya lagi, mereka memasukkan kotoran ke dalam masjid. Najis tadi. Tapi bagi mereka bukan najis lah. Mereka bukan mukallaf dah. Tak mengaji fiqh. Mereka tak mengaji fiqh bab najis mughallazah, mukhaffafah, mutawassitah ni. Mereka memasukkan kotoran dalam masjid dan mereka akui kemuliaan dan kesuciannya. Kerana kesucian dan kemuliaan itu untuk kepentingan diri saja. Ia dibuat tanpa menghiraukan apa-apa, ternyata mereka hanya mengikut hawa nafsu mereka sahaja. Yang ketiga, ternyata orang musyrik takut kepada doa buruk Rasulullah SAW. Sebab mereka tahu, Muhammad sebut mesti jadi. Muhammad tak pernah berdusta. Muhammad benar. Nah, kalau dia sebut, sudah. Jadi bila Nabi Muhammad doa secara keras pada mereka, terus senyap mereka. Sudahlah kita. Habislah kita. Tapi dalam masa sama, aku nak jadi kafir juga. Aku tak nak terima. Bermaksud itu kesombongan. Bermaksud itulah perangai iblis hingga sesat dan kekal dalam api neraka. Sebab itulah mereka kekal dalam api neraka. Katanya lagi apa dia? Mereka tahu bahawa sesiapa yang berdoa dalam Masjidil Haram dekat Kaabah, maka doa mereka akan dikabulkan. Ada dua faktor. Pertama, yang berdoa tu Nabi Muhammad. Yang kedua, tempat berdoa tu tempat yang barakah, tempat yang makbul doa, iaitu mana? Depan Masjidil Haram. Dalam Masjidil Haram, apatah lagi depan Kaabah, apatah lagi dalam Hijr Ismail, dekat dengan makam Ibrahim tu, lagilah tempat-tempat yang memang disebut dalam hadis sahih mustajab, dan mereka orang kafir tahu. Zaman berzaman siapa yang duduk minta pada Allah dalam kawasan tu akan dimakbulkan. Cepat ke lambat akan dimakbulkan. Baik, dianjurkan berdoa doa yang sama sebanyak 3 kali, sunnah ya. Kalau kita benar-benar ada kesungguhan dan seumpamanya, benar-benar kita nak sungguh-sungguh keselamatan apa semua, kita ulang minta dengan Allah sebanyak 3 kali. Ya Allah, terimakanlah. Ya Allah, terimalah. Ya Allah, terimalah. Itu pelambangan bahawa kita sungguh-sungguh, dan ia adalah sunnah Rasulullah SAW. So kalau orang tanya kenapa, kalau anak tanya, anak tengok kita berdoa ni, ulang 3 kali, dia dengar. Kenapa ibu, nenek, ulang 3 kali tu? Tak ingat ke apa? Dah sunnah Rasulullah. Bila kita betul-betul nak ar-raja' ila Allah, yani nak betul-betul berharap sungguh pada Allah, simboliknya kita ulang 3 kali, dan itulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi kan janganlah jadi imam berulang gitu pula. Jadi imam solat betul doa secara jemaah, jadi kebiasaan sini. Dia dah ulang doa tu, dalam doa tu panjang, berbak 10-15 minit. Dia ulang kali kedua. Dia ulang kali ketiga. Sebab apa? Sunnah Rasulullah. Sebenarnya lepas solat tu yang lebih dekat dengan sunnah apa dia? Doa sendiri. Tapi jemaah tu pun tidaklah bercanggah dengan sunnah, sebab ada keadaan Rasulullah, tapi menjadikan ia SOP tetap. Itu jadi masalah sikit. Sebab tu saya tak ada isu dengan berdoa berjemaah lepas solat. Tapi yang perlu difahami oleh jemaah adalah, kalau tak berdoa lepas solat secara berjemaah pun tak ada isu, sebab kita dah habis solat. Itu saja. Itu saja. Dan lebih baik sebenarnya kita berdoa sendiri, dan doa yang lebih afdal dalam solat, bukannya selepas solat. Dalam sepanjang kita solat itulah kita berdoa pada Allah Ta'ala, nak tu, nak ni. Tapi bila dah habis solat pun berdoa, tak ada isu, dan ianya adalah baik, dan ianya juga dia lakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Tak ada isu. Seterusnya disyariatkan orang yang dizalimi berdoa untuk orang yang menzalimi mereka. Disyariatkan orang yang dizalimi berdoa untuk orang yang menzalimi mereka. Maksudnya apa doa? Tapi tengok, Rasulullah berdoa untuk mereka dicelakakan ke tidak? Rasulullah doa ke ya Allah, wailakum, yani wailahum, celakakanlah mereka belaka. Tak. Rasulullah doa lagu mana? Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, aku serah padamu lah yang terbaik macam mana untuk Quraisy ni.
Maka kita pun jika kita ni na'udzubillah dizalimi oleh siapa-siapa lah, tak kira, instead of kita doa, ya Allah bagilah orang ni putus kepala, bagilah orang ni bercerai-berai, bagilah orang ni putus mati mata belalak, tak payah doa begitu. Itu bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Paling tidak kalau kita nak doa pada Allah, sama ada kita doa kebaikan untuk dia, ya Allah insafkanlah dia, ya Allah bagilah dia bertaubat biar dah mati begini ni, itu the best. Dan kalau kita pun geram sangatlah, biarlah kita manusia kan, macam Rasulullah ni lah, itu doa yang paling garang dah. Ya Allah, si fulan ni yang buat jahat pada aku ni, aku serah padamu ya Allah, nak buat lagu mana. Kalau kamu jadikan dia insaf dan minta maaf pada aku, terbaik, itulah yang terbaik. Kalau kata kamu nak selesaikan dia, nak matikan dia dalam keadaan tu, tu urusan. Maka kita serah pada Allah. Kita serah pada Allah. Ya Allah, dalam urusan ni, aku serah pada kamu lah lagu-lagu mana. The best is from you. Baik. Keberanian Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra. Nah, yang luar biasa iaitu ketika masih kecil, anak gadis sunti lagi. Sekitar barangkali masa itu 10-12 tahun. 11 tahun, tak sampai 10 tahun barangkali. Dia telah pergi berhadap kepada pemuka Quraisy dan mencela mereka. Membalas balik apa yang orang buat pada ayahanda dia. Ini sayangnya anak kepada ayah dia yang mulia itu. Sebelum Fatimah radhiyallahu anha terlebih dahulu membuang perut unta yang diletakkan di bahu ayahnya tercinta. Perut tu besar. Fatimah ni kecil. Dia manage untuk buang dulu. Barulah dia mengadap kawan tu, dia celah. Dia bukan mari duk merepek-repek dulu tak. Secara praktikalnya dia selesaikan, solve the problem first, and then barulah dia berhadapan. Secara itu. Fatimah binti Zahra. Dan Fatimah ni adalah ahli keluarga Rasulullah yang paling awam meninggal selepas Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah sedang nazak, bila Fatimah masuk jumpa, Rasulullah pun panggil Fatimah, bisikkan satu benda. Dalam keadaan wajah Fatimah yang agak suram ataupun sedih ketika itu, yang sudah berkahwin dengan Ali radhiyallahu anhu, maka Fatimah pun kelihatan sedikit gembira. Nah, kerana Rasulullah bagi tahulah, kita akan dikumpulkan, kamu ni ahli keluarga yang paling dekat akan mati. Rasulullah diberitahu perkara gaib tersebut oleh malaikat. Maka Fatimah pun gembira dan ternyata benarlah beberapa bulan selepas Rasulullah wafat, Fatimah pun meninggal dunia. Dan Sayyidina Ali pun kahwin lain. Sayyidina Ali ada anak dengan isteri-isteri lain pun. Dengan Fatimah pun bukan 2 orang saja anak. Husain dengan Hasan, tidak. Ada 4 orang anak ataupun 6 orang anak. Kena cek balik. Tapi yang pastinya bukan Hasan dan Husain saja. Kenapa orang Melayu kita kena Hasan dan Husain saja? Itu soalannya. Nah, sedangkan anak Ali dengan Fatimah tidaklah Hasan dan Husain saja. Ada anak-anak yang lain. Itu belum lagi anak Ali dengan isteri-isteri yang lain. Baik, seterusnya Abu Jahal, tapi dalam versi Syiah, Rasulullah wafat di atas ribaan ataupun sandaran Fatimah. Tapi riwayat Sunni, riwayat Bukhari, Rasulullah wafat di atas ribaan ataupun di antara tulang selengka siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Syiah biasalah dia nak take kredit pada ahli bait yang mereka hanya iktiraf Fatimah, Ali dan seumpamanya. Dan mereka sangat membenci ummuna mak kita iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Radhiyallahu anha. Abu Jahal yang merancang Uqbah pula melaksanakan dan melakukannya. Pelaksana memaksa dirinya melakukan perbuatan tersebut, maka dia adalah orang yang paling sengsara dan paling berat hukumannya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW membunuhnya setelah menawannya dalam peperangan Badar dengan penuh kesabaran. Tempat kembalinya lebih dahsyat daripada mereka yang didesak ke dalam sumur. Uqbah telah melakukan kezaliman lain sebelum perbuatan ini. Nabi SAW pernah menunaikan salat dalam hijr Kaabah. Tiba-tiba datang Uqbah bin Abi Mu'idh, lalu meletakkan pakaiannya di atas leher baginda SAW, lalu mencekiknya
mencekik baginda dengan sangat kuat. Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian menarik bahunya lalu menjatuhkan dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As nombor 3856. Memang Uqbah bin Abi Mu'ayth ni dah banyak kisah. Muncullah masa ni Abu Bakar. Nah, kalau Abu Bakar tak ada mungkin kesakitan fizikal yang berlaku pada Rasulullah mungkin lebih teruk lagi lah. Wallahu alam. Itulah kisah kita yang pertama untuk petang ini. Okey, kita tengok dulu chatbox kita ni. Banyak soalan tu Ustaz. Ya. Tadi awal Cik Siti ada hari ni. Berdebar selalu saya ni. Tak apa Ustaz. Okay. InsyaAllah kelas tak masuk. Antara pintu Kaabah namanya Darun Nadwah. Kat situlah kawasan Darun Nadwah. Pintu masjid. Ya. Pintu Dia bukan masjid Darun ke Nadwah. dekat bawah tak? Dia apa? Tak ingat. Ada Allah. Dia tulis ada dekat atas pintu tu. Tapi dia memang ada satu tempat yang macam, kalau hari ni macam nak kata parlimen besar sangat. Macam satu kawasan kemah yang mana geng-geng ni memang orang-orang besar je lah. Kawasan VIP lah duduk situ ya. Kawasan keramat ala sakra tu. Bahkan kursi, contohnya kursi ketua ni, contoh kursi Abdul Muttalib dulu dengan kursi Abi Talib ni sebagai pengganti ketua, mungkin tak akan diduduk oleh orang lain. Dia anggap sangat mulia lah perlukan itu ya. Baik. Unta besar. Unta besar? Oh, unta besar. Okey. Lagi besar lah. Kenapa bukan Sayyidina Fatimah? Kenapa bukan kakak-kakak Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha? Wallahu a'lam. Dari sudut penjelasan ini saya terlintas dan mungkin ada jawapan yang lain ya. Sebahagian kakak Sayyidina Fatimah masa ni sudah berkahwin dan berada di rumah adapun isteri suami masing-masing lah. Ya. Kalau kata dah berkahwin. Ya. Contohnya siapa? Contohnya Ruqayyah ataupun Ummu Kulthum dan seumpamanya. Ataupun barangkali yang dijumpai oleh orang yang nak lapor ni, orang yang nak pergi cerita pada ahli keluarga ni jumpa Fatimah dulu. Dan Fatimah ni tak ada bagi orang lain, dia terus reaction. Dan dialah mari dalam kini. Wallahu a'lam. Itu ada beberapa kebarangkalian ya. Tapi mungkin ada jawapan yang lebih tepat. Kalau siapa ada mohon share lah. Mati penuh keenak ya. Rupa mereka penunggang. Ya. Para penunggang ini sentiasa taghut, tughyan memang ada dari dulu kini selamanya lah. Pagi tadi kita bincang dengan Ustaz Zul ad-dajjal min ad-dajajilah. Kita berhadapan dengan bukan dajjal tapi fitnah-fitnah dajjal. Dan juga yang dibawa oleh dajjal-dajjal kecil. Na'udzubillah min dzalik. Dajjal-dajjal kecil memang dah wujud lama dah. Para pendusta, para penipu, para pemuka agama yang begini macam-macam dah. Dan fitnah itu dah ada lama dah. Maka suratul Kahfi datang untuk bawa SOP ataupun manual bagaimana nak berhadapan dengan fitnah-fitnah dajjal sebelum dajjal yang besar benar-benar muncul. Itu maksudnya. Antara lain boleh kita ambil ibrahnya. Ustaz boleh tak guna doa Nabi ini jika dia zalimi, adakah dikira sebagai mendoa kebinasan atas diri orang lain? Saya dah ulas sikit tadi. Secara umumnya sunnah Rasulullah mendoakan kebinasaan orang lain itu tidak disyorkanlah, tapi yang setegas yang boleh kita sebut macam Rasulullah sebut, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, ke atasmu lah, aku serah padamu lah. Kamu nak buat macam mana pada mereka ni? Atas apa yang mereka buat pada aku ni, aku mohon pada kamu, kamu buatlah apa-apa yang patut. Kalau kamu nak jadikan mereka insaf, jadi pak lebay balik, alhamdulillah, itulah yang terbaik. Tiba-tiba dia minta maaf, insaf apa semua, pulangkan balik hutang kita apa semua, maka selesai. Tapi kalau tiba-tiba dia pun ditimpa dengan dia buat zalim pada bisnes kita, dia pun orang bisnes, Allah bankruptkan dia apa semua, itu pun maksud Allahumma alaika bi Allahumma alaika bi si fulan. Ya Allah, Allahumma alaika bi fulan. Begitulah. Cuma kita tak spesifik, saya sebut dah tadi, ya Allah, jadikanlah dia
Kereta dia terbakar. Tak payahlah begitu. Ya Allah, jadikanlah duit-duit dia itu semua jadi tak boleh pakai belaka. Tak payah begitu. Kita tak spesifik. Dalam bab doa kezaliman buat pada orang ni, kita tak spesifik gitu ya. Dulu kisah, percaya kisah Yahudi tu sampai baca, ya betul. Alhamdulillah. Ustaz Zul siapa kat buku apa yang dia tulis? Ustaz Zuhairi buku hadis. Okay. Saya tengok dalam bidayah tulisan Ibn Katsir ada 5 orang anak Fatimah, iaitu Hasan, Husain, Muhsin, Zainab dan Ummul Kulthum. Barakallahu fiik, Cik Siti. Baik, apa nama, Maulana Asri pun ada tulis perkara yang sama, dan ada satu buku daripada PTS ya. Anak cucu Rasulullah yang, sekejap saya cuba cari. Anak cucu Rasulullah yang dilupakan ke? Anak cucu Rasulullah yang saya ingat kalau bincang benda ni dengan Ustaz Khubaib pasti menarik. PTS. Pertama bidang dia, dan topik ni topik yang jauh, ambil perhatian. Image ya, image. Keluar macam keluar habis mana. Okey, jap. Maaf. Sekejap. Saya cuba buka Google je. Ni. Okey, saya share screen kejap tak? New share screen. Okey, nampak tak? Nampak Ustaz? Ni bukunya. Cucu Rasulullah yang hilang. Tapi cucu Rasulullah lah, Hasan Hussein tu. Ayalah kita nak bincang kenapa Hasan dan Hussein saja tadi kan. Sedangkan anak Fatimah tu lebih. Macam Encik Siti sebut ada 5 orang dalam Bidayah wan Nihayah. Dalam ni saya baca dah dulu tapi tak ingat Baik. Siapa Ahlul Bait? Nur Abdi Godley. Ini terjemahan tak silap saya. Cucu Rasulullah yang hilang, menyikat sejarah Khalifah kelima. Dan ada lagi buku yang bagus oleh Dr. Syahrul Azmi. Karya Bistari. Ni. Ini sekarang Karya Bistari tengah buat sale. Nak jual gudang. Saya ingat berapa ringgit je buku ni. Mengenali keluarga baginda Nabi SAW. Mengenali Rasulullah dan keluarga baginda. Ada mind map apa semua dalam ni lah. Menarik ya. Dr. Syahrul Azmi Siddiq. Siapa yang kenal pakcik Rasulullah, sepupu dia, anak-anak tiri Rasulullah, ramai. Cucu pun kita duk Hasan Hussein, Hussein Hasan, Hasan Hussein, Hussein Hasan. Padahal anak Osman pun ada dengan isteri Rasulullah tu, dengan anak Rasulullah tu. Dah. Jadi itu yang antara perkara-perkara menarik yang boleh kita terokai lagi lah. Dan saya tengok orang yang sesuai untuk bincang hal ni tak ada orang lain dah. Siapa dia? Ustaz Khubaib kita. Sebab dia bidang dia. Baik, kita buat apa? Share balik lah. Okey, saya nak tengok balik ni. Baik, tugas suci kan Ustaz? Suci tak ada. Betul. Dalam ni buku Maulana Asri ni yang kita usahakan balik, siapa tengok ni, tugas suci ni, dan ada berkaitan dengan sirah paling tebal. Berkaitan sirah tugas suci ni paling tebal.
pada muka surat, tengok anak cucu Nabi Muhammad yang dilupakan dan dipinggirkan, bahagian 5. Buku ini bahagian 5. Allah kabur. Kenapa? Kan bila saya kabur. Biarlah. Tapi nak katanya adalah perbincangannya adalah bilangan anak cucu Nabi Muhammad SAW dan nama-nama mereka. Sejarah ringkas anak cucu Nabi SAW. Zainab, anak perempuan pertama Rasulullah SAW. Ali, anak sulung Zainab, cucu lelaki pertama. Ali, anak sulung Zainab, cucu lelaki pertama Rasulullah SAW. Umamah, cucu perempuan sulung Rasulullah SAW. Ruqayyah, anak perempuan kedua Rasulullah SAW. Yang ni anak mereka masing-masing ada anak ni. Ruqayyah ada anak dan seumpamanya. Fatimah of course lah. Tu pun anak Fatimah tadi Hasan Hussein saja kita kenal. Sayyidina Ali. Walahat paling tidaklah kalau ikut subjek tadi ada 5 dan seumpamanya. Kemudiannya Ummu Kulsum, anak sulung Fatimah dan Ali. Zainab, anak perempuan kedua. Tapi nama mereka ni memang keliru sebab dia duk pusing-pusing yang lebih kurang sama je. Ali, Fatimah, Muhammad. Begitu Abdullah bin Uthman. Ini yang nilah nak asli sebut dalam tu nanti. Boleh tengok dan menariklah untuk kita troka benda ni secara khusus dengan Ustaz Khubaid nanti insya-Allah. Baik, seterusnya akhir tuan kata, Assalamualaikum, jika kita sebut pada penceramah pendakwah terkenal kalangan asli atau para habaib ini banyak menyebarkan kekarutan ini sebagai dajjal min dajajilah, pasti kita akan dikecam teruk. Apakah sikap dan penilaian yang terbaik dalam isu ini? Ya, kapasiti kita sangat kecil dan pengaruh mereka semakin besar. Pada saya, kita antara yang terbaik lawan dan semua jemaah kita 30 orang ni. Semalam pun saya sebut 2 kali, saya sebut dengan Ustaz Zul dan seumpamanya. Kita dah kena mula bergerak dengan lebih aktif. Kita ni masa dah semakin singkat, saya pun nak dekat 40 tahun dah. Ibu-ibu sekalian pun ada yang dah 60, dah ada lebih apa semua. Adakah kita kena frust dengan keadaan ini? Tak. Perkara yang berlaku 1000 tahun Islam yang bersih ini datang ke alam Melayu, dengan apa yang kita buat sekarang, kesannya mungkin akan berlaku lepas kita meninggal dunia lama kemudian. Tapi usaha ini tidak kena berlaku. So kelah-kelah begini, paling tidak untuk kita rancakkan lagi, tak perlu tambah kelah apa semua dah. Tapi saya fikir masing-masing kena ada rasa tanggungjawab sebagai seorang da'i. Kalau tak mampu nak sampaikan sendiri dengan cara berhikmah, cara berpengaruh dan seumpamanya, paling tidak fikir macam mana cara circle kita, paling tidak ahli keluarga kita, suami, anak-anak, ataupun adik-beradik kita, mak ayah dan seumpamanya, kawan-kawan kita, kawan best friend, bestie, BFF, macam-macam istilah hari ini, tarik mereka untuk juga paling tidak cenderung dan seronok hadir ke kelas-kelas macam kita ni. Penting perkara tersebut. Cukuplah kita tamak untuk rasa nikmat ilmu ini untuk diri kita saja. Kita dah mula kena rancang. Jangan agresif yang tak tentu kalu. Tapi kena rancang. Macam mana untuk pastikan orang ni paling tidak dengarlah apa yang kita dengar ni. Adakah melalui cara yang berhikmah? Kena fikirlah macam mana tapi sudah kena ada perasaan bahawa aku kena ajak seramai mungkin untuk join kelas-kelas yang aku ini. Paling tidak mereka dengar 2-3 kali dan mereka boleh buat perbandingan lah. Macam mana tu puan-puan kena fikir sendiri, kena bincang macam mana. Kalau anak bini mungkin kita boleh paksa. Tapi kalau kawan-kawan apa semua tak boleh. Kita ada strategi dia dan seumpamanya. Cuma pada saya hari ini, istiqamahnya puan-puan untuk hadir ke kelas-kelas kita ni sudah cukup luar biasa. Semoga Allah Ta'ala kurniakan istiqamah sampai mati. Dan saya selalu sebut,
kita kena pastikan diri kita mati sebagai seorang penuntut ilmu lah. Sebab Rasulullah sebut apa dia? Man taraka apa nama? Wa man taraka apa nama, siapa yang keluar untuk menuntut ilmu. Man satara muslim. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan jalannya. Sallallahu lahu bi tariqan ila jannah. Allah Taala akan permudahkan jalannya untuk ke syurga itu. Ya. Tapi sudah mula kena ada satu mindset baru. Satu orang kena sasarkan 5 orang dalam seminggu untuk pujuk, untuk terangkan, untuk share link supaya hadir, bagi penerangan secara menarik supaya mereka tertarik untuk datang ataupun join kelas-kelas kita ni, dan akhirnya menjadi terdedah dengan maklumat-maklumat yang kita bincang ini, ya. Puan-puan kena ada mindset tu dah pada saya. Rugilah kalau nikmat circle ataupun ilmu yang kita dok ada bincang dalam ni sekadar untuk diri kita semata-mata. Kena mula dah fikir macam mana nak ajak orang lain join juga. Dengan masa yang masih berbaki tak banyak ni, kita pun tak tahulah bila, tapi paling tidak ia memberikan satu, kita berusaha untuk mengajak seramai mungkin untuk terdedah dengan ini. Wan Nik Som kata Umamah Abi Al-As, Abdullah bin Uthman, boleh tengok nanti dalam tulisan Maulana Asri ada perbincangan ini. Progress ya. Nanti ketua kelas kena catatnya, tanya setiap jemaah berapa orang dah cuba ajak datang ke kelas kita minggu ni. Jadi KPI-nya 1 orang dalam masa seminggu kena bercakap kepada 5 orang. Nah, kena cubalah, kena cuba. Jangan istilah kasarnya, jangan tamak untuk diri sendiri saja ilmu-ilmu ini, ya. Kena rasa, kena share dengan orang lain. Tapi dengan cara hikmah lah, jangan paksa pula. Engkau ni tak join kelas aku. Engkau ingat terus kita kata awak ni tak ikut sunnah Nabi ke? Tak boleh. Nah, begitu. Yang lain tu share kelas saja. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu bihi tariqan ila jannah, ya. Okey, riwayat Muslim. Baik. Jazakumullah khairan. Selalu share status WhatsApp kelas-kelas yang ada. Terima kasih. Itu the best. Itu best lah tu. Itu bagus. Share link. Tapi next kena ada personal touch. Kawan-kawan kita yang lama, macam kita buat direct selling dululah. Saya yakin ramai juga buat direct selling dulu kan. Nak ajak minum lah, pergi kedai ajak minum. Kita ingat apa lama tak jumpa, tiba-tiba ajak minum. Dia ajak join dia. Yang ni kita ajak minum apa semua dia ni. Hari sekarang buka cerita, saya sekarang sedang join kelas ni. Tak nak ke? Kalau ada masa bolehlah join yang ni. Jadi kita bergerak ke arah itu dah. So hubungan berkawan tu tak habis. Kita hubungkan balik, tapi dengan matlamat tidak nak jual produk, tapi nak ajak untuk dengar benda yang kita dengar. Kita rasa sayang mereka tak dengar langsung. Tapi setelah mereka dengar 2-3 kali dan mereka rasa belum rasa tertarik dan seumpamanya, kita tak boleh paksa lah. Kerana prinsip dakwah apa dia? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Surah An-Nahli ayat 125 tu. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, sama ada dengan lembut dan keras, tegas, ataupun wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, dengan nasihat yang sesuai, dan juga wajadilhum billati hiya ahsan, dan juga berjidal, berdebat, berbahas dengan cara yang juga baik. Tapi yang keempat, metod la qudah, jangan paksa. Inna rabbaka, tapi Allah Ta'ala kata setelah kamu ajak dia, kamu nasihat dia, kamu bahas dengan dia, dia tak boleh terima juga, tak apa. Sebab apa? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Ta'ala kata sesungguhnya hanya Tuhanmu saja yang tahu siapa yang biman dhalla an sabilihi, yang sesat daripada jalannya.
kita pengajak, bukan penghukum. Never, never, never judge people. Never. Kita bagi link, kalau dia nak mari, alhamdulillah. Kita bagi link, dia tak mari, kamu ni orang munafik ke? Jangan. jangan macam tu, ya. Tapi pada saya, daripada kita blast dalam grup ramai-ramai, why not kita ada personal touch dulu dengan beberapa orang kawan-kawan rapat kita slow talk dengan dia. Aku sekarang dengan join kelas ni, nak tak nanti next class aku share link pada engkau dengarlah juga. So masa nak kelas tu kita share pada dia seorang je, 5 orang. Itu lebih berkesan pada saya berbanding dengan kita blast yang kadang-kadang pun penting, bukan kadang jangan buat, pun penting juga buat. Tapi pada saya yang personal touch tadi lebih berkesan. Minggu ni seorang, minggu depan seorang lagi orang lain pula, minggu seorang lagi orang lain pula, dan seumpamanya, insya-Allah. Kalau dapat seorang sebulan seorang, ramai-ramailah. Nah, lama-lama tengok akaun pahala di akhirat esok-esok, mana tahu itulah itulah yang menyebabkan kita menampung amal-amal soleh kita yang tak berapa banyak, ya. Dakwah cara kita begini. Wallahu a'lam. Okey, ni ramai juga bertanya, ya. Okey. Alright. Okey, kita cuba masuk ke next topik jika sempat habis. Rasanya tak panjang topik ni, boleh. Kisah yang masyhur juga. Kisah 30 dah kita ni. Jika engkau mahu, aku timpakan mereka dengan 2 gunung ini. Siapa kata ni? Siapa kata? Malaikat. Malaikat. Cerita masyhur ni saya yakin semua orang pernah dengar lah. Cuma dengar, tapi riwayat ni daripada mana sumber, mungkin tak tahu. Maka di sini kita dedahkan. Haddatsani Urwah anna Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam haddathathu annaha qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmi Uhud qala laqad laqitu min qaumiki ma laqitu wa kana ashaddu ma laqitu minhum yawmal aqabah idh aradtu nafsi ala ibni abdi Yalila ibn abdi Kulali falam yuhbibni ila ma aradtu fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Daripada Urwah bahawa Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi, iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan hadis kepadanya. Maka Urwah ni murid kepada Aisyah ataupun terima hadis daripada Aisyah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka antara hikmah saya selalu sebut, Aisyah kahwin awal dengan Rasulullah atas perintah Allah adalah akhirnya Aisyah menjadi ulama wanita dan mufti yang pertama wanita dalam Islam dan menjadi narasumber keilmuan hadis-hadis dan fiqh khususnya berkaitan muamalah dan juga berkaitan dengan fiqhul mar'ah, fiqh kewanitaan. Inilah sumber dia, ya. Bahkan Aisyah menegur sahabat-sahabat yang salah faham hadis, bagaimana Abu Hurairah pernah tersalah faham hadis, Aisyah telah tegur. Dan Al-Imam Zamakhsyari rahimahullah tulis kitab khas teguran-teguran Aisyah kepada sahabat dalam kesalahan, sedikit kesilapan mereka dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menarik, ya. Maka katanya, apakah pernah datang kepada engkau hari yang lebih berat daripada hari terjadinya perang Uhud? Rasulullah telah bertanya kepada, ataupun Aisyah telah tanya Rasulullah SAW lah, apakah pernah datang kepada engkau hari yang lebih berat, lebih dahsyat dalam hidupmu ni dari terjadinya perang Uhud? Sebab apa perang Uhud? Perang Uhud ni Rasulullah tewas, Islam tewas, dan Rasulullah cedera parah, hampir melayang nyawanya, ya. Tapi kemudian sahabat datang jadikan kubu dan berkubukan badan untuk menyelamatkan Rasulullah daripada panahan musuh. Abu Ubaidah Al-Jarrah telah mencabut dengan gigi dia
panah yang tertusuk kepada Rasulullah SAW sehingga patah gigi dia. Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Dahsyatlah. Rasulullah hampir melayang nyawanya, ya. Kerana apa? Keingkaran sebahagian sahabat menurut perintah komander panglima perang Rasulullah untuk tetap teguh kekal di atas Gunung Uhud. Dan panglima di belah komander ataupun panglima perang di belah kafir Quraisy ketika itu siapa? Khalid ibnul Walid yang belum lagi Islam. Baginda menjawab, aku telah menerima daripada kaummu apa yang telah ku dapatkan, dan yang paling berat pernah aku dapat adalah apa yang aku terima pada hari perjanjian Aqabah. Ketika aku pasrahkan diriku kepada Ibnu Abdi Yalili bin Abdi Kulalin dan dia tidak memenuhi sebagaimana apa yang aku harapkan, maka aku pergi dengan penuh kesedihan pada wajahku. Baik, ini ada di kata dia lah, sirah secara rinci lagi. Tanya siapa? Kak Liza, tanya siapa ni? Nak kena tanya siapa ni? Kalau kekeh begini? Tanya? Semaadis.com tu lah. Tak. Apa tak? Sirah ni. Ustaz Kubai. Sirah ni dia ada sirah yang panjang di belakang ni. Banyak Aqabah apa semua ni. Jadi nak tanya siapa ni? Ustaz Kubai ah. Ustaz Kubai. Ya, aku nak Semaadis. Jangan tanya Zahiruddin, ya. Baik, bahagian kedua. Mana boleh. Bahagian kedua, falam astafiq illa wa ana biqarni tha'alib farafa'tu ra'si fa idza ana bisahabatin qad azallatni fanazartu fa idza fiha jibril fanadani faqala inna allaha qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu alayka wa qad ba'atha ilayka malakal jibalu lita'murahu bima syi'ta fihim. Fanadani malakul jibal. Malak ni tidak Melaka ni. Ni tidak Melayu, ni malaikat. Malak mufrad kepada malaikah jamak. Malakul jibal sebagaimana malakul maut. فسلم علي ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. Aku tidak sedar melainkan aku berada di qarni Ta'alib, maka aku angkat kepala dan ternyata terdapat awan yang telah menaungiku. Aku melihatnya dan ternyata Jibril ada di dalamnya yang kemudian menyeru aku dengan mengatakan, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu dan bagaimana mereka menolakmu. Allah juga telah mengutuskan malaikat penjaga gunung kepadamu agar engkau perintahkan sekehendakmu berkenaan mereka itu. Maka malaikat penjaga gunung menyeru aku, kata Nabi Muhammad pada Aisyah, lalu mengucapkan salam kepadaku dan berkata, "Hai Muhammad." Lalu dia berkata, tentang hal ini tergantung kepada kemahuanmu. Jika engkau mahu, maka aku timpakan kepada mereka dua buah gunung. Maka Nabi SAW bersabda, akan tetapi aku menginginkan jika Allah mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka orang yang menyembah Allah yang esa dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Kisah ni kisah dakwah ke mana? Taif kan Ustaz? Taif. Betul ke Taif? Nanti kita tengok. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Sahih Bukhari kitab Bada'il Khalqi, kemudiannya nombor 3231, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Sahih Muslim kitab Jihad was Siyar, kitab jihad dan siyar ni peperangan. Nombor 1755. Baik, beratnya penderitaan Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah kepada orang Arab agar mereka memeluk Islam, sampai baginda tidak menyedari apa yang menimpa dirinya. Memang dahsyat. Sebab tu Rasulullah digelar sebagai ulul azmi, tapi dahsyat-dahsyat dakwah Rasulullah, paling tidak anak isteri baginda bersama baginda. Sahabat-sahabat rapat masa kecil Abu Bakar, Umar, Uthman bersama baginda. Keluarga dekat, isteri, pakcik dia backup dia. Nabi dah Rasul lain, Nabi Nuh
Siapa dia? Nabi Nuh bini anak sendiri. Siapa dia lagi? Nabi mana lagi? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim okey, ayah dia sendiri. Nabi Lut. Nabi Lut, isteri dan anak-anak dia pun reject. Anak okey, isteri dia reject. Begitu. Nampak tak? Jadi sebab tu ada momen ketika Rasulullah down, Allah Ta'ala datangkan kisah Nabi-Nabi dahulu ni, antara lain sebagai motivasi buat Rasulullah. Ya, kamu sedih, tak ada masalah, apa semua itu gini, tapi sebenarnya ujian senior kamu dahsyat lagi. Muhammad, paling tidak kamu, isteri-isteri, anak-anak kamu bersama kamu, backup kamu. Tapi Nuh, senior kamu Lut, senior kamu Ibrahim, darah daging mereka, isteri, anak-anak sendiri, begitulah. Jadi kalau kita setakat ajak kawan tak apa dengar tu, tak apa, biasa. Cari kawan lain pula. Tapi pada saya, instead of kita nak buat selama ni just blast the apa nama link, from now for me kita kena mula pergi kepada seorang-seorang telefon, tanya khabar, assalamualaikum, bla 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 bla. Kawan lama-lama tak kira lah. Kawan lama-lama, kawan-kawan zaman belajar dulu dah. Zaman sekolah rendah dulu carilah. Dia pun pelik ni nak jual produk kan ni. Tak. Nak ajak dengar kuliah. Dah. Sama-sama lah. Saya pun boring lah ni, pencet-pencet tak ada buat apa ni. Jomlah kita masuk kuliah. Pada pandailah buat ayat manis lagu mana pun. Doa pada Allah, ya Allah, pemudahkanlah lisan aku nak ajak orang dengar, nak dengar hadis Nabi, nak dengar Quranmu ni. Semoga bersama dalam grup ni. Kita bukan nak buat satu jemaah ajaran sesat baru macam Arkom ke apa semua ni. Kita nak supaya ramai je orang share nikmat untuk mendengar hadis-hadis dan tadabbur ayat Quran dengan ustaz-ustaz kita yang lain seumpamanya, ya. Baik. Perhatikan perhatian dan kesantunan Allah kepada Rasulnya dengan segala yang menimpa baginda, antara diutuskan kepada baginda malaikat penjaga gunung untuk melakukan sesuatu kepada para warga Taif. Jika baginda mahu. Ruginya warga Taif kalau tidak Taif. Tapi mereka reject Rasulullah, menyebabkan mereka terlewat sikit terima hidayah, maka Madinah, Yathrib telah menjadi Madinah. Tidak. Sekarang ni mungkin Masjidin Nabawi di Taif. Bukan di Yathrib atau Madinah hari ini. Tapi itu qadar Allah wa ma syaa fa'al. Allah Ta'ala lebih tahu apa keputusan dan perkara yang sudah berlaku dan seumpamanya, yang telah dan akan berlaku. Besarnya kasih sayang Rasulullah SAW terhadap kaumnya dan betapa kelembutan dan kesabaran baginda tidak mengambil kesempatan atas tawaran daripada malaikat penjaga gunung untuk membalas layanan buruk penduduk Taif. Saya membayangkan kalau ada malaikat bagi tanya, Zairuddin, kau nak buat apa? Ada malaikat bagi tanya, Zairuddin, kau nak buat apa kat Malaysia? Ada. Saya kata, saya nak cari Thanos. Hilang semua pengaruh-pengaruh ahli-ahli politik yang mengaku ni. Begitulah lebih kurang. Betapa dahsyat kekuatan yang diberikan kepada malaikat penjaga gunung sehingga dengan kemampuannya boleh menimpa 2 buah gunung kat warga Taif jika baginda mahu. Itu malaikat. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ, tengok soalan sikit. Kalau kata tak ada apa dah, kita berhenti awal sikitlah. Ustaz Luqman Mukhtar, Khubaib, betul. Ustaz Luqman okey, betul. Kita istidrakat Aisyah ala as-sahabah, karya Az-Zarqashi. Okey, saya sebut tadi ya. Saya sebut Zamakhsyari. Sebenarnya Az-Zarqashi, bukan Zamakhsyari. Al-istidrakat. Perlunya personal touch. Okey, ada apa-apa lagi persoalan sebelum kita berhenti kat Liza dan kawan-kawan? Cik Siti ni kekal misteri ya. Cik ke dah buat ni? Cik Siti kekal misteri. Dekat FB tak ada soalan apa Ustaz, sebab sekarang ni asar awal kan Ustaz. Dah masuk apa sana? Kami dekat Penang 4.19. Betul. Sini 4.18 lagi awal. Lagi awal lah kan. Tunah kalau berhenti sekarang. Boleh Ustaz, sebab saya ikut
Ustaz nak pergi masjid surau ke apa kan. Jadi, alhamdulillah terima kasih semua. Betul lah kata Ustaz, tak apa kalau Ustaz insya-Allah tak mengantuk. Dan ramai dah ni sebenarnya yang ikuti dekat FB pun ada dalam 13 orang. Jadi ramai dah ni alhamdulillah. Jadi jazakumullah khairan Ustaz semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Anus. Subhanallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal 'asr innal insana lafi khusr. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jazakumullah khairan katsira dan mohon maaf sekali lagi atas penangguhan kelas dan seumpamanya. Semoga ada ialah rehatlah juga untuk kita. Okey, masih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi Tahniah Ustaz wabarakatuh. Doktor. Jazakumullah khairan, Ustaz.